Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pagi hari ke-14 kemarin meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta meluluskan Rang Undang-Undang 2025 Perbekalan 2025-2026 dan usul ketetapan Kumpulan Wang Kemajuan. Dewan juga meluluskan usul senarai perintah-perintah yang telah diluluskan di bawah perkara 83-7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Sidang dimulakan dengan pertanyaan bagi jawab lisan antaranya mengenai isu kadar penghuni tapak industri sedia ada. Dalam menjawab isu tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua menjelaskan setakat ini kadar penghuni bagi tapak perindustrian di bawah kawalan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB sekitar 61% secara keseluruhannya, manakala kompleks Ready Built Factories yang dibina khusus bagi PMKS tempatan mencatatkan kadar penghunian memberangsangkan iaitu 81%. Mengenai peruntukan khas yang disediakan oleh kerajaan bagi setiap kementerian dan jabatan adalah khusus membiayai operasi dan core business kementerian dan jabatan berkenaan sekiranya berlaku kejadian atau masalah yang tidak dijangkakan dan memerlukan bantuan segera, agensi berkenaan bolehlah memohon peruntukan. Jika berlakunya keperluan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh peruntukan tahunan yang telah ditetapkan. Oleh itu, kajian Employer Based Survey mendapati bahawa lebih dari 35% majikan yang menghadapi cabaran local employee retention yang berlaku disebabkan oleh pekerja yang berhenti tanpa notis. Justru pekerja dan pencari kerja diseru untuk mengamalkan etika dan tata cara bekerja profesional. Pada masa hadapan, dari sudut peluang perkembangan kerjaya di sektor swasta. Mengenai usaha menambah baik perkhidmatan talian Darussalam 123, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata, beberapa tindakan utama diberi tumpuan ke arah mencapai perkhidmatan yang lebih cemerlang, mengkaji semula SOP talian Darussalam dan projek pemedulian. Isu mengenai perancangan untuk membina skim perumahan negara berskala kecil di luar bandar dan kaedah pembayaran pencen umur tua juga dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik. Menteri Pembangunan menjelaskan pada masa ini tumpuan diberikan kepada pembangunan perumahan di kawasan yang sudah mempunyai atau berdekatan dengan kemudahan asas sedia ada. Beberapa pusat pertumbuhan luar bandar dikenal pasti oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa sebagai tapak yang boleh dipikirkan untuk melaksanakan skim perumahan secara lebih terancang. Dasar Kementerian Pembangunan menetapkan tawaran bagi projek setiap bangunan hendaklah dibuat sama ada secara terbuka atau selektif mengikut kebenaran lembaga tawaran negara selaras dengan peraturan kawangan. Menurut Menteri Pembangunan, bagi projek mega yang melibatkan konsortium syarikat luar negara, dasar tersebut mewajibkan penglibatan syarikat tempatan melalui usaha sama bagi memastikan kontrak tempatan mendapat manfaat. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula mengongsikan setakat Februari 2025, jumlah penerima pencen umur tua yang menerima pembayaran melalui bank meningkat 45% berbanding semasa mula diperkenalkan pada tahun 2020. Kerajaan memahami cabaran yang dihadapi oleh warga emas dalam beralih kepada sistem pembayaran digital dan akan memastikan pendekatan inklusif serta langkah sokongan yang bersesuaian dilaksanakan sebelum sebarang perubahan dibuat.
Dalam pada itu, cadangan mengenai sistem penjejakan digital khusus bagi pemohon rancangan perumahan negara mendapat respons Menteri Pembangunan yang antaranya menyatakan Kementerian Pembangunan mengambil pandangan yang sama akan manfaatnya dan akan meneliti cadangan tersebut. Beberapa isu dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik semasa sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Antaranya penelitian sewajarnya terhadap permohonan membaharui lesen memandu melalui transport.bn. Menawarkan peluang-peluang projek kepada syarikat-syarikat startups yang mempunyai potensi. Inisiatif yang dilaksanakan dalam memantapkan keselamatan siber negara. Memastikan khidmat e-hailing memudahkan pergerakan dengan harga tambang yang lebih rendah. Pengukuhan perlindungan data dalam memastikan privasi rakyat terjamin. Dan perancangan ke arah menjadikan plat lesen sebagai produk menyumbang pendapatan kerajaan. Sesi perbahasan bagi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga merangkumi isu-isu penambahbaikan kualiti perkhidmatan pada orang ramai dan pelancong. Antaranya penambahbaikan sistem pembayaran yang sedia ada di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Pintu keluar exit gate keseluruhan peruntukan. Inisiatif dalam mempertingkatkan dan menambah baik sistem pengangkutan awam. Perhentian bas di naik taraf dengan tempat duduk yang bersesuaian dan laluan yang mudah diakses. Mengenal pasti sistem notifikasi awal mengenai kesesakan, kemalangan atau keadaan kecemasan di lebuh raya. Juga diketengahkan cadangan sistem jalan satu hala untuk diguna pakai di kawasan strategik. Dan mengimbangi keperluan penyelenggaraan aset yang berkualiti dengan cabaran-cabaran sumber. Turut dibahaskan inisiatif bagi menarik pelancong dan membukakan peluang pekerjaan. Yang mula-mula dibangkitkan projek pendigitalan perkhidmatan pengangkutan darat dan impaknya ke atas keberkesanan sistem pengangkutan. Pengedaran buku panduan keselamatan dalam talian yang telah dikemas kini. Serta usaha pemantauan untuk menjana persekitaran yang mendukung perkembangan penggunaan IT. Lesen memandu yang dikeluarkan di negara Brunei Darussalam adalah sah digunakan di negara ASEAN tanpa perlu mendapatkan lesen baru menurut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Lesen kelas 3 mempunyai pengiktirafan dalam kalangan negara ASEAN. Adalah disarankan juga untuk mendapatkan permit memandu antarabangsa yakni International Driving Permit yang diiktiraf di bawah Convention on Road Traffic 1949 di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Convention tersebut antaranya membolehkan seorang pemandu untuk memandu di negara-negara yang telah menyertai convention berkenaan yang melibatkan sebanyak 103 buah negara termasuk negara Brunei Darussalam. Adalah dinasihatkan supaya pemegang lesen sentiasa peka terhadap peraturan-peraturan dan undang-undang di negara yang mereka lawati. Juga dikongsikan penjanaan hasil negara RM2 juta melalui nomborku Click and Bid bagi nombor TPK 1 dan 2 angka pada penghujung tahun lalu. Dalam hubungan ini, lebih banyak lagi nombor yang belum lagi dapat dikeluarkan. Setakat ini, setelah Jabatan Pengangkutan Darat
memperkenalkan sistem click and bid semenjak beberapa tahun ini, yang mana bukan melibatkan nombor khas, sudah menjana hasil sebanyak lebih daripada 5 juta ringgit kepada kerajaan. Oleh demikian, peluang-peluang demikian memang akan sentiasa ditunduki dan dilihat oleh pihak kementerian untuk menjana hasil kerajaan. Sidang kemudiannya meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi sebelum beralih menunduki tajuk kemajuan. Menurut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara, memandangkan tajuk kemajuan telah dibincangkan semasa perbahasan tajuk kementerian-kementerian yang berkenaan, maka ia tidak perlu dibahaskan dan ahli-ahli Dewan sebulat suara meluluskannya. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju tajuk kemajuan. Kalau membacakan Rang undang-undang yang bergelar suatu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2025-2026 dan untuk memperuntukkan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga telah diluluskan. Satu persatu. Sidang juga meluluskan ketetapan menurut perkara 83-7 daripada Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Ketetapan mengikut bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 iaitu perbelanjaan sebanyak RM480 juta untuk dibenarkan, diperuntukkan dan dipohonkan dari Kumpulan Wang Kemajuan untuk maksud-maksud tersebut dalam Anggaran Perbelanjaan Kemajuan 2025-2026 diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dewan kemudian meluluskannya. 2026. Terima kasih. Ahli yang berhormat. Sementara ketetapan menurut perkara 83-7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah perkara 83-3 adalah masing-masing mulai dari tarikh perintah-perintah dibuat diluluskan oleh Dewan. Ketetapan tersebut dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ucapan penangguhannya yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara menjelaskan sepanjang persidangan pelbagai isu dan perkara telah dibincangkan yang merangkumi ekonomi, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kehidupan. Isu dan cabaran memerlukan kita untuk bertindak dengan berani dan tidaklah menjalankan cara atau rutin biasa. Ekspektasi rakyat terhadap kerajaan amatlah tinggi. Semakin banyak kemajuan yang dicapai oleh negara, maka demand daripada pihak berkepentingan juga akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan negara. Dunia persekitaran sentiasa berevolusi dan tidak statik, serta setiap hari ada perkara baru yang timbul. Selepas bersidang selama 14 hari dalam suasana hormat menghormati penuh harmoni dan aman, termasuk semasa bulan Ramadan, mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan. Sejumlah RM6.35 bilion diperuntukkan bagi belanjawan negara bagi tahun kewangan 2025-2026.
Belanjawan negara bagi tahun kawangan 2025-2026 masih mengekalkan tema Bersatu Membina Masa Depan yang lebih makmur, antara lain untuk memastikan kesinambungan dan pendekatan yang konsisten serta bersepadu dalam pelaksanaan dasar-dasar dan matlamat-matlamat perbelanjaan. Tema tersebut memfokuskan 3 keutamaan iaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti awam, memupuk kepelbagaian ekonomi yang mampan dan pembangunan model insan yang dinamik dan berwawasan. Semoga segala isu dan perkara yang dibahaskan semasa mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara akan dapat memastikan generasi akan datang mempunyai peluang seperti pada masa ini dan lebih baik pada masa hadapan. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan ke suatu tarikh yang tidak ditetapkan. Pengagihan kurnia-kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diteruskan lagi melalui pusat-pusat pengagihan yang telah ditetapkan sehingga 22 Mac 2025. Di daerah Brunei dan Muara, pengagihan kurnia peribadi diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Kecekapan Jawatankuasa Majlis membantu melincinkan lagi proses pendaftaran. Pengagihan kurnia peribadi juga diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Para penerima menjunjung kasih atas kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan merafakkan doa semoga baginda terus dilanjutkan usia dalam sihat walafiat. Ya, banyak terima kasih menerima kurnia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jabatan sihat, umurnya panjang. Kami pun terima kasih juga. Terima kasih yang memberi itu rasa hati, masalah rasa hati. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya rasa gembira, bersyukur, terima kasih kepada Bapak Duli yang telah memberi kami kurnia ini. Kurnia ini akan kami belanja untuk Hari Raya sama keperluan yang lainnya. Extremely grateful to him. He's such a benevolent sultan. I mean, thinking of all his rakyat. We thank him very much. I'm sure a lot of people are very happy to receive this gift. Menjunjung kasih kepada Kebawah Duli untuk kurnianya untuk digunakan pada hari raya dan disimpan. Banyak terima kasih ke Bawah Duli Sultan bagi kurnia. Terima kasih. Terima kasih Sultan. Pengagihan kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga diadakan di daerah Belait dan Tutong. Di daerah Belait, pengagihan kurnia peribadi diadakan di Dewan Pusat Insani Syria. Jawatankuasa penyelenggara majlis dan beberapa agensi yang berkaitan membantu melancarkan proses pengagihan kurnia. Dengan adanya kurnia peribadi baginda ini, para penerima diharap dapat menggunakannya dengan berhemah. Pengagihan kurnia peribadi di daerah Tutong pula diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Kecekapan para petugas yang terlibat membantu melicinkan lagi proses pendaftaran. Seperti di daerah lain, proses penukaran kupon kepada wang tunai juga disediakan untuk kemudahan para penerima. Saya berasa sangat-sangat terharu. Walaupun ini bukan kali pertama, tetapi tahun-tahun ke tahun kami tidak terlupakan. Dan kami juga berasa sangat-sangat gembira bersama dengan orang-orang
yang lain, walaupun kami digolongkan golongan upaya, namun dengan kurnia ini kami berasa kami sentiasa diperhati, kami sentiasa diperguli. Alhamdulillah, rasa sangat bersyukur atas kurnia pribadi ke bawah duli untuk anak saya. Semua ini sangat berharga untuk kami sebagai rakyat ke bawah duli. Semoga ke bawah duli sehat sejahtera, kekal karama pemerintah Nabi Sallam buat kerabat diraja juga. Rasanya bersyukur, alhamdulillah. Apa yang dibagikan dari ke bawah duli atau orang tadi bersyukur dapat menikmati rezeki daripadanya. Kita ini berdoa semoga ke bawah duli panjang usia umurnya karal memerintah negara lah. Lagi pun terima kasih setiap tahun mendapat yang anugerahnya ini, rasa bersyukur. Adanya orang menambah untuk hari raya ini. Terima kasih kepada ke bawah duli lah di atas kurnia ini yang kali kedua. Jadi ini sangat berguna lah bagi kami untuk persekolahannya nanti, untuk pegakasnya yang diperlukan untuk dia lah. Alhamdulillah, rasa sangat-sangat bersyukur dan kurnia ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya dan akan digunakan untuk perbelanjaan anak-anak. Didoakan semoga ke bawah duli sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira lah, rasa bersyukur, gembira nak ke bawah duli dan mengurniakan anugerah ini kan. Perasaan berasa bersyukur lah, bersyukur karena bagi kurnia ini dapat juga digunakan sebaik-baiknya lah untuk keperluan anak-anak. Terima kasih atas penggunaan ini. Kurnia ini setengah akan ditabung bagi kegunaan masa depan dan setengahnya bagi membeli keperluan tertentu. Lebih 100 pengusaha tempatan dan antarabangsa menyertai acara Let's Raya yang diadakan sehingga 23 Mac ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, anjuran The Event Company. Berangkat merasmikan acara yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, pelbagai pilihan produk termasuk fashion, gaya hidup dan makanan ditawarkan bagi memudahkan orang ramai mempersiapkan hari raya yang bakal menjelang. Let's Raya dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 11 malam kecuali hari Jumaat bermula pukul 2 petang hingga 11 malam. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran dan penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim dan golongan asnaf. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Kampung Sungai Traban, daerah Belait. Hadir yang berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jana Bersara, Dato' Berka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diisikan dengan tazkirah khas bertajuk Akal Sehat dengan Al-Quran. Pada majlis itu, 5 anak yatim dan 20 asnaf menerima sumbangan di bawah program Ihya dan Jangkauan Ramadan. Acara serupa turut diadakan serentak di semua surau di perkemahan ABDB sebagai sebahagian daripada program Ihya dan Jangkauan Ramadan tahunan.